Bersama kita hadapi, bersama kita harungi, dunia kita sedang diuji. Rentas kaum, agama dan bangsa, bersatu rakyat Malaysia. Rakyat kita, rakyat merdeka. Semangatku, semangatmu, berentut berganding bahu, memimpin negara ke era baru. Perbezaan diketepikan, rakyat diutamakan. Ayo pertahankan kemerdekaan. Lindungi diri, lindungi semua, mesti menang kita, jaga kita. Semangatku, semangatmu, Malaysiaku. Tanpa mengenal jemu, kami berkorban untukmu. Semangatmu, Malaysiaku. Semangatku, semangatmu, berentut berganding bahu, memimpin negara ke era baru. Perbezaan diketepikan, rakyat diutamakan. Ayo pertahankan kemerdekaan. Besok saya percepatkan mesyuarat kabinet pada isu yang banyak sekarang ini melibatkan ayam. Saya bukan tumpu pada ayam semata-mata, tetapi dua perkara ni, iaitu kos sara hidup yang kita jangka akan meningkat. Dan ini adalah fenomena global. Kerana masalah perang dan sebagainya, sudahlah pandemik, tak boleh mengeluarkan bahan makanan, hasil dan sebagainya lama. Dan lepas elok sikit, tiba-tiba perang di Rusia. Supply penawaran kepada bahan makanan mungkin terjejas teruk. Kerana gandum ini 1/3 daripada pengeluaran dunia dikeluarkan oleh Rusia dan Ukraine. Dan banyak negara, saya difahamkan ada beberapa negara telah pun menyekat ekspor gandum daripada negara mereka kerana untuk kegunaan diri mereka sendiri. Jadi kalau dari segi teori ekonomi, permintaan melebihi daripada penawaran, tentu saja harga akan meningkat. Jadi besok hari Isnin saya panggil mesyuarat kabinet untuk melihat khusus dari segi bagaimana kita nak mengimbangi kenaikan harga barang yang mendadak ini. Dan saya minta Kementerian Kabinet HEP untuk membentangkan. Begitu juga dengan makanan, suplai makan termasuk ayam. Kementerian Pertanian perlu bentangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Facebook Malaysia Gazette yang menonton ketika ini. Itu tadi sebenarnya sidang media daripada Perdana Menteri siang tadi yang menyatakan bahawa esok akan diadakan mesyuarat kabinet. Diawalkan 2 hari. Kita tahu mesyuarat kabinet biasanya berlangsung pada setiap hari Rabu, tetapi diawalkan kerana isu ayam yang kini hangat diperkatakan. Siapa sebenarnya kartel ayam ini? Kita akan bincangkan. Tetapi sebelum itu, kita melihat isu-isu yang berlaku berkait rapat dengan isu ayam ini. Ada yang menyatakan bahawa isu subsidi yang menghambat pengusaha, penternak ini, dan juga harga siling ataupun harga kawalan yang ditetapkan kerajaan tidak masuk akal. Serta sebenarnya masalah tenaga kerja ataupun buruh asing yang sukar sekali dibawa masuk untuk industri penternakan ini. Mengapa agaknya? Jadi isu ini kita akan bincangkan bersama dengan pengurus besar syarikat Bismi Sendian Berhad, Tuan Azli Saad yang sudah pun berada di talian sekarang. Assalamualaikum Tuan Azli. Waalaikumsalam.
Terima kasih kerana sudi bersama dengan Skop MG malam ini. Kita kupas, kita rungkai mengenai siapa sebenarnya katil ayam, siapa ataupun kita nak tahu apa sebenarnya dilema pengusaha. Tetapi sebelum itu, kepada pelayar, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau pandangan, boleh ajukan di ruangan komen. Bukan saja di Facebook, tetapi Skop MG dipancarkan secara langsung di semua platform digital Malaysia Gazette, sama ada di portal kami www.malaysiagazette.com, juga di YouTube kami dan juga Twitter serta di LinkedIn. Semuanya memaparkan Skop MG malam ini. Baik, sebelum kita mulakan lebih jauh, bagaimana agaknya kalau boleh di awal ini Tuan Azli perkenalkan diri dan juga sebenarnya background syarikat Bismi ini. Silakan. Okey, saya Azli, pengurus besar untuk Bismi Empire. Okey, Bismi ini dia ada 4 company ya. Dia ada ladang, Bismi Cergas, dan dia ada ayam Bismi pengilang untuk ayam tersebut. Dan dia ada lab Naka BioLife, iaitu yang menguruskan checking dari segi dedak, dari segi penyakit ayam. Dan juga kita ada ayam Bismi Food, iaitu mengeluarkan produk seperti nugget, added value product. So ayam Bismi ini, kita ni dah beroperasi selama 33 tahun. Dan founder kita Tuan Hadi Jafri dan MD kita Puan Mazlina dah 33 tahun menguruskan ayam, dan saya dan kami tim ayam Bismi sentiasa akan ikut polisi yang telah ditetapkan, kerana pada kita mereka tu amat berpengalaman dalam bidang ayam ni. Jadi kalau nak tanyakan pengalaman ayam Bismi ni 33 tahun dari segi menguruskan ayam, daripada ladang sampailah keluar ke borong dan ke added value product tu sendiri. Jadi dalam tempoh 33 tahun, lebih daripada 30 tahun ni, bagaimana Cik Azli sendiri melihat keadaan yang ada yang mengatakan lebih teruk lagi kali ini? Walaupun ada yang menyatakan masalah ayam tak pernah berakhir, tetapi dalam sehari dua, seminggu dua ni, bagaimana keadaan ataupun situasi sebenar isu penternakan ayam ini? Silakan. Okey, isu sekarang ni tak pernah kita hadapi sebelum ni. Mungkin sebelum ni kita ada isu, tetapi taklah semeja dan sebesar gini. Kalau ditanyakan macam mana keadaan kita sekarang, saya boleh kata dengan 2 ayat, iaitu tenat dan kecoh. Okey, tenat, kenapa tenat? Kerana banyak sahabat-sahabat penternak kita yang dah stop, dah tak boleh nak beroperasi, dah tak mampu nak menanggung kerugian yang berterusan. Satu, disebabkan kerugian kerana kenaikan harga bahan mentah, dedak. Ada juga yang stop separuh kerana tak cukup pekerja. Ada yang tutup penuh juga kerana tak cukup pekerja. Even kita pun ayam Bismi ni, kita ada 18 reban dan 104, kita ada 18 farm ladang, dan kita ada 140 reban ayam, dan kita pun terpaksa menutup a few reban kita kerana kekurangan pekerja asing. Jadi bila kita tengok macam tu, kita nampak banyak peniaga kecil yang menjual ayam terpaksa gulung tikar sebab tak dapat bekalan ayam. So itu tenat. Kecoh, tenat dan kecoh. Kecoh kenapa? Kerana ayam sekarang ni amat kurang di pasaran. Malah di ladang pun kurang, bukan di pasaran je. Kalau pergi ke ladang, ada you boleh tengok ladang yang kosong, ada ladang yang ada ayam. Isu pekerja asing. Di ladang pun tak cukup ayam. Kecoh kenapa? Kerana perebutan kuota oleh pemborong. Semua nakkan ayam. Tapi bekalan yang kita ada sedikit dan kita perlu agih-agihkan. Kalau sebelum ni kita sembelih ayam 20,000 ekor satu hari, sekarang ni hanya 12,000 ekor saja. Kekurangan yang amat nyata, amat clear. 8,000 ekor lagi, reban tutup, ayam tak cukup besar. Banyak isu-isu yang boleh nanti kemudian saya uraikan. So, kecoh kerana pemborong dan peruncit yang marah sebab kuantiti yang diorang tak dapat. Itu pun antara isu dia. Baik, itu sebenarnya kekangan yang berlaku dari sudut isu
pekerja asing. Ada yang menyatakan bahawa untuk mendapatkan pekerja asing ini, pengusaha ladang ataupun ternakan ini harus memastikan ladang itu mempunyai CF ataupun sijil menduduki. Tak ada tu susahlah. Jadi sebenarnya kekangan ini bagaimana sebenarnya Encik Azli? Dia kekangannya, dia begini, mudahkan ceritanya. Kalau dulu kita hanya perlu laksanakan 5 step untuk mendapatkan pekerja asing. Dapatkan kelulusan kuota daripada veterina daerah dan negeri, dapatkan approval daripada JTK akan datang cek ladang. Kemudian kita diinterview oleh pegawai KDN. Kemudian kita bayar levy dan kita deal dengan ejen untuk dapatkan pekerja. Jadi proses ni hanya mengambil masa 3 hingga 4 bulan dan kita dah boleh dapat pekerja asing. Apa yang jadi semasa COVID, ini jadi tempat kita sendiri. Semasa COVID, banyak pekerja asing kita yang mana ibu bapa dia meninggal disebabkan COVID. Jadi dia orang stres sebab dah tak boleh balik. Jadi bila dibenarkan ni, semua dah balik. Mostly semua balik. Semua tak nak sambungkan permit. Jadi kita kehilangan manpower yang ramai dan kita perlu top up balik manpower tu. Tapi undang-undang baru yang ada sekarang daripada 5 step dulu dah jadi 8 step. Satu, kelulusan kuota tu masih lagi sama. Dapatkan kelulusan kuota daripada veterina daerah dan negeri. Kemudian kita kena daftar dalam FWCMS, Foreign Worker Centralized Management System. Ini yang baru. Ini ni sistem yang baru yang mungkin kurang mature lagi dan prosesnya mengambil masa yang agak lama. Dan selepas tu baru kita boleh hantar kepada JTK pula akan datang untuk cek ladang, tempat penginapan ada ke tidak, berapa orang yang nak tu, dia akan confirmkan, katil, semua tempat tu ada ke tidak. Okay, then kita tambah lagi satu pula dengan perkeso pula. Perkeso akan cek, sebelum ni tak ada. Perkeso akan cek, nak tengok dalam sistem My Future sama ada kita ni pernah advertise atau tidak manpower local untuk that job. Okey, manpower local memang tak ada yang nak bekerja di Reban Ayam. Manpower local ni kita dah advertisekan dalam Perkeso, My Future Job. Tapi tak ada langsung permintaan daripada local untuk bekerja di Reban Ayam. Lokal kita hanya lebih berminat kerja di McDonald's, kerja di Aeon yang ada glamour. Tapi kalau kerja di Reban Ayam ni dengan korek tai ayam, nak tuang dedak, memang tak ada. Selepas tu pula dengan Perkeso dan kita kena dapatkan tarikh interview kita dengan FWCMS. Then baru kita sambung dengan KDN. So step dia bertambah dan cumanya 3 step tu iaitu FWCMS dan juga Perkeso itu agak lambat sedikit untuk kita nak sebab mungkin masih lagi baru dan kurang mature. Jadi kalau dulu saya cakap dalam masa 3 hingga 4 bulan kita dah boleh dapat dah manpower tu sampai ke Malaysia. Tapi sekarang ni dah 7 bulan kita apply, kita baru ke peringkat Perkeso, peringkat nombor 4. So ada lagi 4 step yang kita perlu harungi untuk nak dapatkan manpower. So kekangan ni amat terasa sebab kalau job ni boleh kita ganti mudah dengan pekerja lokal dan tak ada isu. Tetapi job ni mesti kita kena gunakan pekerja asing. So di situ yang banyak peternak tersangkut sebab tak ada pekerja, ladang jadi kosong, pekerja semua dah balik. Itu antara isu kita yang saya rasa selepas isu dedak, ini adalah isu nombor 2 yang besar yang perlu kita tangani. Baik, kita akan pergi kepada isu dedak tu, tetapi saya yang mendengar pun agak letih, saya yang mendengar juga agak kebingungan mengapakah agaknya ini di bawah Kementerian Sumber Manusia kalau saya tidak silap kan. Mengapa agaknya menyukarkan penternak? Saya yakin bukan hanya syarikat ayam Bismi yang mengalami masalah ini, malah perkara ini sudah pasti dilalui oleh kesemua peladang penternak di Malaysia ini untuk mendapatkan pekerja asing. Mengapa agaknya begitu banyak layer by layer untuk
orang kata sebenarnya untuk kesenangan juga rakyat Malaysia untuk menikmati ayam tempatan dan sebagainya. Encik Azli, komen sedikit. Saya tak rasa ianya disusahkan secara intentionally. Saya lebih rasa dia adalah kaedah baru untuk mendapatkan centralized workforce. Tetapi macam saya cakap tadi, mungkin sistem ni baru dilaksanakan dan belum cukup mature. So mungkin sistem ni perlu difokuskan lebih. Juga macam kita pernah lalu dengan MySejahtera. Apa yang jadi pada peringkat awal MySejahtera tu amat banyak limitation dia. Tetapi setelah difokus dan kita implement, dia menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan sekarang ni dia boleh cater macam-macam application di dalam dia dan dah tak ada isu dah pun. So mungkin yang kita perlu tengok dari segi macam mana kita nak fokus 8 step ni tadi dan macam mana kita nak mempermudahkan dia. Ya, setengah tu ada digitalization yang dia nak implementkan, tetapi macam mana kita nak mempercepatkan. So saya pun dengar banyak yang tergantung lagi permintaan dia pada step nombor 2 dekat FWCMS. Ramai lagi tersangkut di situ. Walaupun kita dah sampai step nombor 4, tapi banyak lagi rakan-rakan kita yang tersangkut pada step nombor 2. Baik. Itu dia. Ada banyak layer, ada yang baru sampai kepada layer yang kedua ataupun fasa yang kedua. Jauh lagi perjalanan, tetapi dalam masa yang sama harus menghasilkan produk ataupun ayam itu harus diternak untuk dijanakan, untuk diberikan kepada pemborong dan juga peruncit dan akhirnya kepada kita pengguna. Berbalik kepada isu baru-baru ini, penutupan 2 kilang di Melaka itu, di ladang di Melaka itu sebenarnya dikatakan sebagai simbolik, Cik Azli, supaya kerajaan ni buka mata. Dikatakan ayam tak cukup saiznya. Lepas tu muncul pula viral takkan 2 hari boleh tambah 500 gram daripada 1.2 kilo. Kalau tutup 2 hari boleh dapat 1.8 kilogram itu. Itu dijadikan tular oleh beberapa orang dan sebenarnya ia dikaitkan juga dengan dedak yang mahal dan tidak berkualiti. Bagaimana pandangan Cik Azli? So kita kupas isu dedak. Ayam ni dia takkan lari pada dedak. So isu dedak macam saya kata adalah isu yang pertama dan keduanya kita boleh katakan isu pekerja. So dedak. Dedak ni banyak orang yang salah konsep dengan dedak. Jangan dia kata okey kalau jagung mahal kenapa tak import dedak. So dedak ni first saya nak bagi tu, dedak ni perlu di manufacture di Malaysia. Kenapa? Kita perlu import jagung dan soya dan kita perlu manufacture di Malaysia kerana dedak ni akan cepat hilang moisture dia, kelembapan dia. Jadi kalau kita produce di luar negara dan kita import masuk sampai ke Malaysia, dedak tu dah kering dan ayam pun tak nak. Jadi nak tak nak dedak tu mesti di produce di Malaysia. Okey. Harga dedak sekampit beg dedak 50 kilo pada Oktober 2020 harga dia adalah RM80 satu beg. Sekarang ni harga dia RM124 satu beg. Kenaikan sebanyak RM44, lebih daripada 50%. Jadi kenaikan dedak ada kenaikan sebanyak 50% daripada 80 hingga RM124. Okey. Kalau kita tengok pada jangka masa yang sama juga Oktober 2020 sampailah ke tahun ini. Saya tengok data daripada CBOT iaitu Chicago Board of Trade. Itu adalah tempat di mana harga dedak ditetapkan. Kalau kita tengok di CBOT, pada Oktober 2020, harga dedak adalah $186 per metrik tan dan harga sekarang adalah $276 per metrik tan. Kenaikan yang sama, 50%. Jadi kenaikan 50% jagung terus direct impact kepada kita dan terus kepada dedak 50% juga. Okey. Dedak naik sebanyak 50%. Okey. Then kandungan dalam dedak 60% kandungan dalam dedak adalah jagung. Jadi kalau jagung naik 50%, impact dia amat besar dalam dedak sebab 60% adalah jagung. 20% lagi adalah soya, juga barang import. 8%
adalah gandum, juga barang import yang sekarang ni pun dah mula ada isu. Jadi 60% kandungan dalam dedak adalah jagung, 20% adalah soya, 8% adalah gandum. Total kalau kita tengok 88% adalah barang import yang perlu masuk ke dalam Malaysia untuk dijadikan dedak. Itu semua meningkat harga dia. Okay, kalau kita tengok jagung mula naik pada tahun 2020 masa pandemik. So isunya masa itu adalah manpower untuk nak menguruskan ladang di Brazil, di Ukraine, dan logistik cost sebabkan banyak kapal, banyak kontainer yang tak bergerak pada masa itu. Jadi manpower dan logistik adalah antara benda yang menaikkan harga jagung pada masa pandemik. Tapi sekarang isu dah lebih kritikal kerana isu kemarau di Brazil campur pula dengan isu perang di Ukraine dan Rusia. So itu semua menyumbang kepada kenaikan harga jagung. Jadi jagung naik, semua naik. Pembuat dedak pun tertekan. Kerana bila dia cakap, okey bulan ni naik RM4, bulan depan dia kata naik RM4, bulan nextnya naik RM4. Jadi dia pun tertekan sebab kenaikan tu. Jadi apa yang dia buat? Dia pun cuba absorb sedikit kenaikan tu pada dia. Jadi jalan mudah untuk dia nak absorb adalah dengan cara mengurangkan vitamin yang ada dalam dedak. Okey, dalam dedak tu masa dia campurkan untuk menjadi dalam dedak, ambil raw material campurkan untuk menjadi dedak, dalam masa yang sama dia akan campurkan dengan suplemen vitamins. Dia campurkan lysine, dia campurkan methionine, dia campurkan threonine. Jadi vitamin ni dikurangkan supaya harga tu tak naik melambung sangat. So isu dedak sekarang yang saya nak nyatakan adalah satu, kenaikan harga. Nombor dua, kualiti dedak tu berkurangan disebabkan dikurangkan suplemen di dalam tu. So dedak dah mahal. Jadi kita bagi dedak pada ayam kita. Ayam tu yang biasanya 2 kilo dapat dalam masa 35 hari. Sekarang ni 39 hari baru dapat 2 kilo. So dah lari 2-3 hari. Ada yang lari sampai 4 hari baru kita dapat pada 2 kilo yang kita nak. Itu adalah antara isu dedak yang sangat-sangat kritikal buat masa ni. Okey. Itu dia sebenarnya isu yang sangat kritikal jugalah mengenai dedak ni. Banyak yang Cik Aziz sebutkan import. Sebenarnya kalau kita melihat pengalaman Ayam Bismi sendiri sudah lebih 30 tahun. Saya pasti ramai lagi ataupun pengusaha-pengusaha lain juga mengalami masalah yang sama. Pernah tak terfikir ataupun sebenarnya tahu kandungan-kandungan ini dan memberi pandangan untuk ia dibuat ataupun jagungnya ditanam di Malaysia? Kita tahu soya tu tidaklah, tetapi mungkin jagung boleh ditanam di Malaysia. Kita ramai pakar dan ada juga komentar daripada pelayar kita kata, di Malaysia pegawai penyelidik iaitu saintis rasanya ramai. Grade tinggi-tinggi, belajar sambung sampai luar negara. Kemudian kerajaan tajalah contoh kepada Mardi, pertanian, perikanan. Apa buat? Itu pandangan pelayar kita yang namanya Mr. Didi. Itu pandangan yang saya rasakan mungkin sudah lama diutarakan oleh penternak, melihat kalau boleh nak mengurangkan harga dedak yang telah diimport itu. Bagaimana Cik Azli? Perlu dah sekarang ni tahun 2022 mungkin adalah orang kata percubaan untuk dedak dihasilkan, jagung itu ditanam, kerana dikatakan jagung bukan jagung yang biasa-biasa kan untuk ayam ni, dia lain sikit. Bagaimana? Okey, memang banyak orang memikirkan dari segi alternatif, alternatif produk rather than jagung. So apa yang boleh menggantikan jagung? Apakah sumber energi lagi kita boleh gantikan pada jagung? Okey, memang betul jagung boleh ditanam di Malaysia, betul. Tetapi ini adalah discussion saya dengan R&D team dekat UPM. Masalahnya jagung ni, jagung di Malaysia yang ditanam di dalam suhu dan weather di Malaysia, weather yang mana hujannya tinggi. So jagung yang terhasil di Malaysia adalah jagung yang lembap dan kandungan moisture dia tinggi. Dan tu jagung tu sedap.
dia jagung manis kita kata. Jagung tu sedap sebab moisture dia tinggi. Jagung yang kita sembang tadi ni pasal dedak adalah jagung khas untuk ternakan. Okey. Kalau jagung di Malaysia ni kita nak convertkan kepada jagung ternakan, apa yang jadi adalah kita perlu ada satu ladang yang cukup besar. Okey, itu that will be no problem. So mungkin ada tanah untuk kita jadikan ladang jagung. Tetapi jagung tu perlulah dikeringkan supaya dia boleh digunakan untuk proses dedak tadi. Sebab kalau moisture dia tinggi, fungus akan cepat terjadi dan menyebabkan dedak tu rosak. Jadi daripada jagung tu untuk menjadikan dedak, dia kena ada satu lagi proses tengah-tengah dia, iaitu proses pengeringan. So proses pengeringan tu bolehlah satu cara dia kita jemur, mungkin makan masa seminggu untuk dia nak kering, yang mana kita tak boleh tunggu. Dan cara paling pantas adalah dengan cara pakai silo dan heatkan daripada bawah supaya moisture tu boleh keluar. Mungkin dalam masa yang lebih singkat jagung tu jadi kering dan boleh digunakan untuk dedak. Bermaksud kos akan tinggi kalau kita menggunakan jagung daripada Malaysia. Satu lagi adalah ada juga yang mengatakan betul jagung di Malaysia akan lembap disebab kita tanam kat Cameron Highland dan cuaca sana sejuk dan berhujan. So why not kita tanam jagung dekat Perlis? Ya, mungkin sebab di Perlis lebih kering dan mungkin kita boleh tanam jagung di sana dan mungkin kandungan moisture dia lebih rendah daripada yang tanam di Cameron Highland. Ya, kita nakkan orang untuk explore benda ni. So possibilities, yes, there is the possibilities. Baik, kita biarkan perkara ini dijawab oleh kementerian berkaitan. Saya pasti live kita ataupun Skop MG malam ini bukan hanya ditonton oleh kita penggemar ayam, tetapi juga sebenarnya datangnya daripada wakil-wakil penternak ingin membawakan isu ini ke pengetahuan yang lebih tinggi agar esok dalam mesyuarat kabinet boleh dibawa usul-usul malam ini agar mendapat manfaat kepada semua orang. Kita mahu tutup sebenarnya dengan orang kata isu sebelum ni, isu katil daging dan katil ayam ini betul-betul menghambat ramai banyak pihak. Dan persoalan saya tadi belum dijawab mengenai simboliknya penutupan 2 ladang di Melaka itu. Apakah ia sebagai signal Encik Azli kepada pihak kerajaan agar tidak terus memanipulasikan isu harga ayam yang kita lihat harga tidak masuk akal diberikan kepada penternak, kepada pemborong dan akhirnya kepada pengguna, dan juga isu-isu di sebalik isu orang kata pekerja warga asing dan juga subsidi yang diberikan kepada penternak. Komentar anda. Okey, banyak yang kita dengar tentang komen pada 2 hari penutupan ladang tu. Tetapi 2 hari penutupan. So kalau kita kata 2 hari penutupan, kalau dikatakan berat ayam tu perlu dinaikkan, okey. Ya, kita biasa jual ayam pada 2 kilo dan macam saya cakap tadi, isu dedak yang kurang kualiti menyebabkan pembesaran ayam jadi lambat. So itu adalah memang isu yang nyata. So saya pun kurang pasti adakah itu isu yang nyata ataupun adakah ianya simbolik, tetapi benar memang jadi. Maksudnya isu sebegitu memang jadi di ladang. So adakah ianya simbolik? Saya kurang pasti, tetapi isu yang dia highlightkan, ada orang kata mana boleh jadi ayam tak selera makan, mana boleh jadi ayam kurang nak makan. Tapi untuk yang menjaga depan, kami tahu isu itu memang wujud, isu itu memang ada. Contohnya cuaca panas. Cuaca panas, macam mana cuaca panas boleh menyebabkan ayam kurang makan? Okey, ayam ni bukan macam kita. Kita ni ada pembuluh peluh yang boleh mengeluarkan peluh untuk nak mengeluarkan panas badan. Tetapi ayam dia tak ada peluh. Jadi macam mana dia nak hilangkan panas dalam badan dia adalah dengan cara panting ataupun mencungap. Itu je cara dia. Bila dia mencungap, macam mana dia nak makan? Itu yang persoalan dia. Kalau orang tahu macam ayam tengah mencungap nak mengeluarkan panas daripada badan, macam mana dia nak makan? Macam mana dia nak matuk dedak tu? Jadi saya kalau nak ditanya item yang dibawa, isu yang dibawa, saya rasa betul sebab memang isu biasa di ladang. Okey, ada juga yang menyatakan ini adalah kartel, ini adalah
satu kesepakatan untuk menunjukkan kepada kerajaan. Okey, kita ambil definisi kartel. Kartel ni adalah satu kumpulan pengeluar secara bebas bersepakat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih melalui kolektif daripada mereka. Okey, itu adalah kartel. Dan dengan cara satu, menetapkan harga. Dengan cara nombor dua, menghadkan bekalan. Itu yang biasa kartel buat. Tetapi, okey, kita kupas satu, menetapkan harga. Nombor dua adalah menghadkan bekalan. Menetapkan harga. So, menetapkan harga memang daripada dulu memang ada. Even orang jual emas pun menetapkan harga. Even kalau kita tanya kereta Wira tahun 1985, kedai ni jual 5,000, kedai sana pun jual 5,000. Penetapan harga tu memang wujud. Tapi menghadkan bekalan itu tak ada. Tak pernah terjadi selama ni bekalan dihadkan sebab kita ni meniaga ayam. Okey. Dari dulu lagi memang ada je ayam lebihan di pasaran. Kenapa? Kerana sejak dari dulu lagi ada dah ayam import. Cuma kita je tak perasan. Ayam import memang ada, ayam potong, ayam isi ayam. Tapi yang tak diimport adalah ayam bulat, tak pernah ada. Tapi ayam yang diimport memang ada daripada dulu, isi ayam, kepak ayam memang ada yang diimport. Jadi memang ada ayam import. Jadi lebihan ayam memang wujud. So isu penetapan bekalan tak pernah terjadi sebelum ni. Okey. Cumanya sekarang ni memang kita kena terima kenyataan memang ayam tu kurang. Bukannya ditetapkan, memang ayam tu tak ada. Atas isu-isu yang saya sebut tadi. Okey. Adakah yang jawab soalan puan? Baik, itu sebenarnya apa yang berlaku, yang kita faham sedikit sebanyak mengapa penutupan itu. Mungkin kita lihat perkara ini ada yang buat pelbagai andaian tetapi telah dijawab dengan baik sekali oleh Cik Azli. Kita melihat sebenarnya di ruangan komen di Facebook Malaysia Gazette ni ada yang kata bersetuju dengan pandangan Cik Azli di awal tadi mengenai isu kekurangan pekerja dan sukar untuk mendapatkan pekerja asing, dan mereka juga menyatakan bahawa boleh nak pekerja tempatan tetapi bayarlah mahal sikit. Isu gaji kepada pekerja tempatan ini, kalau dilihat mungkinlah kalau pekerja asing boleh dikurangkan, tetapi pekerja tempatan tu meminta gaji yang lebih. Sekarang ni pun dalam usaha untuk meminimumkan gaji 1,500 itu. Bagaimana pandangan Cik Azli terhadap gaji yang diminta lebih ini? Bila kita masuk bab ayam, okey, kalau di kilang proses ayam, mungkin kita boleh kata gaji main peranan. Tapi bila di ladang ayam, bukan gaji peranan dia. Okey, ladang ayam, kalau siapa yang faham satu, setiap kali habis ayam, pekerja perlu mengorek tai ayam. Okey, besar mana? Bayangkan 300 kaki kali 60 kaki reban ayam, dan di bawah tu penuh tai ayam setebal 6 inci. Jadi siapa yang nak korek? Pekerja reban tu. Sebab apa? Ayam dah tak ada. Jadi takkan kau nak relax. Jadi kau lah kena korek tai ayam. Jaga ayam semua orang nak. Tapi bila time nak korek tai ayam tu, yang lari di tengah hari. Lari pukul 10. Tak larat nak buat, tak larat nak skop. Itu satu. Dan di tempat ayam ni juga, antara isunya adalah tak semua reban ayam yang dah di-automatiskan. Okay. Banyak lagi reban ayam yang perlu kita isi dedak dengan cara pikul beg 50 kilo tadi dan tuang dalam setiap bekas makanan ayam. Dan satu hari, you kena angkat 100 beg. Bila ayam tu dah umur 27-28 hari, 100 beg makanan ayam perlu diberi setiap hari. Patah pinggang. Jadi, tak sanggup dia orang nak buat. Kita bagilah gaji banyak mana pun, bukan masalah gaji, masalah dia orang tak larat untuk nak mengangkat 100 beg seorang diri nak memberi ayam makan. Dia orang tak larat nak korek tai ayam pada kawasan seluas tu. Itu yang tak larat.
kita dah cuba bermacam-macam cara. Kita dah cuba mencari rumah-rumah tahfiz, mana anak yatim yang tak ada pekerjaan, yang nak duduk kat reban kita, kita siapkan rumah, kita siapkan ini untuk dia bekerja di reban. So macam-macam cara dah kita cuba, tetapi sampai sekarang ni masih lagi tak berjaya. Dan di sini juga kalau ada yang nak, tolonglah datang ke Ayam Bismi. Saya boleh offer dengan gaji yang baik untuk bekerja di ladang. Baik. Dengar tu. Offer bekerja di ladang. Sebenarnya kita di hujung-hujung ini, apa sebenarnya permintaan oleh penternak ayam ini? Dikatakan kalau boleh ada beberapa perkara yang perlu diberi penekanan oleh pihak kerajaan. Apa agaknya yang ingin dikatakan oleh Cik Azli mewakili penternak yang lain? Apa yang perlu begini. Satu, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Saya rasa yang pertama adalah kena berbincang dengan pihak yang lebih arif. Bermaksud kalau di bahagian industri elektronik, sebelum perubahan dibuat, kerajaan akan berbincang dengan wakil-wakil daripada industri elektronik tersebut. Kerajaan akan berbincang dengan gergasi-gergasi dan juga small player dalam industri elektronik. Kenapa dibuat sebegitu adalah untuk mendapatkan data yang lebih tepat, untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Bila kita berbincang dengan industri player. So saya mengharapkan juga perbincangan itu boleh dilakukan dengan penternak ayam. Dan saya amat mengharapkan perbincangan itu kalau boleh sampailah kepada yang sepatutnya. Ramai dah berbincang dengan kita. Ramai dah wakil-wakil datang dah berbincang dengan kita. Kita highlightkan isu tetapi isu itu tak sampai. So kita di sini mohon agar pihak yang bertanggungjawab mendengar betul-betul rintihan kita. Bukan saja big player, tapi dengar juga rintihan pada medium player dan juga small scale player yang mana mempunyai masalah-masalah yang berbeza. So itu satu harapan daripada saya. Masalah yang berbeza tu mungkin dari sudut kalau boleh dirangkumkan mengenai mungkin penetapan harga siling itu perlu dimansuhkan ke atau bagaimana? Maksud saya adalah lebih kepada masalah kita. Contohnya satu, ramai yang ingin menambah kuantiti reban. Ramai lagi orang yang nak menternak ayam. Tetapi isunya adalah kenapa susah sangat untuk kita nak buat reban sekarang ni? Kenapa berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai documentation perlu kita sediakan untuk mendapatkan kebenaran untuk membuat reban? Itulah antara isu-isu yang kita nak sampaikan. Sebab kalau kita boleh banyakkan lagi supply, kalau kita boleh banyakkan lagi player yang boleh membantu merangsangkan penternakan ayam ini, insya-Allah masalah ni mungkin boleh selesai ke depan. Tapi kalau sekarang ni banyak player baru tak boleh nak involve masuk disebabkan kekangan nak membina reban tu sendiri. Okey. So itu antara isunya. Syarat-syarat pembinaan reban perlu kita discuss. Kemudian saya juga memohon pasal kemasukan pekerja asing ni, minta tolong kalau boleh dipercepatkan. Sebab itu adalah antara benda untuk orang yang dah ada reban tetapi tak ada pekerja. Kalau kita boleh bagi secepat mungkin pekerja, dan insya-Allah dia boleh membantu masalah kita sekarang, kekurangan ayam. Even Ayam Bismi pun kita terpaksa tutup 2-3 reban. Tapi kalau kita ada manpower, boleh kita jalan secepat mungkin. Esok kita dah boleh masukkan anak ayam untuk membantu situasi sekarang ni. Satu reban berapa ekor ayam, Cik Azli? Ya? Satu reban memuatkan berapa ekor ayam? Bergantung daripada 20,000 hingga 36,000 ekor ayam. So biasanya satu reban tu seorang jaga. Jadi kalau kita dah kurang manpower ni, kita ada 4-5 reban yang kosong. Tak ada orang nak tolong jaga. Itu pun, kalau puan tahu, itu pun sekarang ni kita dah
terpaksa menggunakan multi skill, terpaksa satu orang menjaga 2 reban. Dan kita terpaksa bayar lebih lagi pada dia. Sebelum ni 1 reban seorang. Sekarang ni 1 reban dah 2 orang. Okey, kalau kita tak buat macam tu, lagi banyak drop kuantiti kita. Lagi teruk masalah kita sekarang ni. Jadi semua peternak cuba sebaik mungkin untuk multi skillkan pekerja dia. Okey, menambahkan lagi job scope dia. Itu yang kita terpaksa buat. So, percepatkan proses manpower pekerja asing. Kemudian wujudkan perbincangan dengan semua level open ternak. Mudahkan syarat-syarat pembinaan reban. Kemudian kawalan harga ayam ni sepatutnya there is no limit. Biarkan supply and demand tu mainkan peranan dia. Dan yang paling penting satu lagi kalau boleh, yang penting kita kena tengok source isu kita daripada jagung. So mungkinlah kerajaan kata nak buat ladang jagung ke, okey, alhamdulillah. Tapi sos jagung masuk tu, is it proportionate dengan kenaikan dedak? Ataupun ada tak kawalan yang boleh kita kawalkan kepada jagung yang masuk tu? Jagung, soya, gandum. So kontrolkan dari segi raw material tu. Itu yang saya punya harapan lah. Baik, kalau kita melihat apa daripada awal sehingga sekarang ini, banyak yang mahu diusahakan, banyak yang mahu dihasilkan. Namun ada kekangan di tengah-tengah itu yang menyukarkan. Isu subsidinya, isu harga silingnya, isu pekerja asingnya, ini yang saya katakan daripada awal tadi menghambat. Jadi kita tak perlu sebut siapalah kartel itu, tetapi kita boleh fikir dan hadamkan apa yang berlaku terhadap pengusaha penternak seperti Cik Azli ini dalam mengharungi hari-hari untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan ayam-ayam yang berkualiti, ayam-ayam yang sihat, tetapi terdapat kekangan di tengah-tengahnya. Akhir sekali, hujung saya berikan dalam 20 saat kepada Cik Azli sebagai rumusan siapa kartel ayam ini, apa yang boleh dikatakan. Silakan Cik Azli. Sedikit saja. Seperti yang saya cakap tadi, mungkin ada kartel, tapi saya tak rasa ada kartel sebab dia tak ada penetapan had bekalan. Sebab macam saya cakap tadi, import ayam memang ada dari dulu. Tapi saya rasa isunya semua adalah datangnya daripada bedak ayam, isunya adalah datang daripada pekerja asing. Kalau isu-isu ini dapat diselesaikan, insya-Allah semua boleh selesai. Dan kalau kata AP kebenaran mengimport ayam masuk itu solution, saya tak rasa. Sebabnya kalau dekat Malaysia naik harga jagung, dah tentu dekat luar pun harga jagung naik. Jadi kalau dia nak import masuk dalam Malaysia pula, satu kontainer horticultura boleh masuk 15,000 ekor je. Setelah import harga RM5,000 satu kontainer, dah kena tambah lagi 50 sen dalam ayam tu. So harga akan jadi lagi naik. Saya tak rasa itu penyelesaian. Jadi yang saya rasa pekerja dan juga dedak perlu kita titik beratkan dalam bab ni. Baik, itu yang kita mahu dengar daripada pengusaha, daripada penternak, agar ia dibawa masuk ke dalam mesyuarat kabinet esok yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan hasil daripada mesyuarat itu nanti akan membawa berita gembira kepada pengusaha penternak. Baik, terima kasih yang saya ucapkan kepada pengurus besar Syarikat Ayam Bismis Sinar Berhad Encik Azli Saad di atas kesempatan malam ini berbicara mengenai isu siapa kartel ayam sebenarnya. Terima kasih Encik Azli. Kepada pelayar, terima kasih juga kepada anda. Banyak persoalan, banyak apa yang anda nyatakan di sini. Saya pasti sebenarnya ada mata-mata daripada pelbagai kementerian yang bertanggungjawab membaca komentar anda. Saya mahukan mereka mendengar apa yang kita rakyat Malaysia mahu nyatakan. Sama ada kita merupakan pengguna ataupun kita merupakan peruncit, pemborong ataupun penternak. Circle chain itu menyatukan kita di dalam program Skop MG ini, dan kita mahukan agar kementerian seperti Kementerian Sumber Manusia memudahkan segala proses itu. Kalaulah perlu, tidak perlulah banyak-banyak layer, mudahkan kepada penternak dan juga kepada MAFI dan juga KPDN HEP agar perkara ini mendapat solusi terbaik. Tidak berakhir di sini.
Tetapi Skop MG akan terus membawakan isu ayam ini dari hari ke hari agar kita semua mendapat manfaat dan kita tidak terus menjadi mangsa kartel yang bersembunyi di balik itu. Saya pasti kita semua tahu, tetapi kita masih lagi mahu menjaga aib. Tak adalah. Tetapi inilah yang kita mahukan. Menjaga keharmonian semua pihak asalkan kita mendapat manfaat yang terbaik. Sekian dulu dari saya, Haslina Iyar Kamaluddin. Yang baik pasti dari Allah SWT, kurang lemah daripada diri saya sendiri. Jumpa lagi dalam Skop MG edisi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.